سيدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Mudah-mudi di ini zaman bukan tak pandai pengetahuan, ilmu dan adab ditinggalkan sehingga diri bagaikan hewan. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Hari ke hari yang dipikirkan kisah cinta dan kasih sayang, lupa mati tinggalkan sembahyang, sesal diri tak kepala. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Harta dicari setiap hari, siang dan malam, lupa diri, anak dan istri lupa mengaji, sesal di Crypto is to the moon, right? More like a bloodbath. Bitcoin, the world's largest cryptocurrency. kubur di hari nanti. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Cukup sudah nasihat ini untuk orang yang punya hati. Jika ingin selamat diri, dekatkan Allah dan juga Nabi. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Mudah-mudi di ini zaman bukan tak pandai pengetahuan, ilmu dan adab ditinggalkan sehingga diri bagaikan hewan. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah.
kisah cinta dan kasih sayang. Lupa mati tinggalkan sembahyang, sesal diri tak kepala. Allahul kafi Rabbuna al-kafi, qasadna al-kafi, wajadna al-kafi, likulli kafi kafana al-kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Harta dicari setiap hari, siang dan malam, lupa diri, anak dan istri lupa mengaji, sesal dikubur di hari nanti. Allahul kafi Rabbuna al-kafi, qasadna al-kafi, wajadna al-kafi, likulli kafi kafana al-kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Cukup sudah nasihat ini untuk orang yang punya hati. Jika ingin selamat diri, dekatkan Allah dan juga Nabi. Allahul kafi Rabbuna al-kafi, qasadna al-kafi, wajadna al-kafi, likulli kafi kafana al-kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi Rabbuna al-kafi, qasadna al-kafi, wajadna al-kafi, likulli kafi kafana al-kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi Rabbuna al-kafi, qasadna al-kafi, wajadna al-kafi, likulli kafi kafana al-kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Muda-mudi di ini zaman bukan tak pandai pengetahuan, ilmu dan adab ditinggalkan, sehingga diri bagaikan hewan. Allahul kafi Rabbuna al-kafi, qasadna al-kafi, wajadna al-kafi, likulli kafi kafana al-kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Hari ke hari yang dipikirkan, kisah cinta dan kasih sayang. Lupa mati tinggalkan sembahyang, sesal diri tak kepala. Allahul kafi Rabbuna al-kafi, qasadna al-kafi, wajadna al-kafi, likulli kafi kafana al-kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Harta dicari setiap hari, siang dan malam, lupa diri, anak dan istri lupa mengaji, sesal dikubur di hari nanti. Allahul kafi Rabbuna al-kafi, qasadna al-kafi, wajadna al-kafi, likulli kafi kafana al-kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Cukup sudah nasihat ini untuk orang
yang punya hati, jika ingin selamat diri, dekatkan Allah dan juga Nabi. Allahul kafi, Rabbuna al-kafi, qasadna al-kafi, wajadna al-kafi, likulli kafi kafana al-kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Waalaikumsalam Ustaz. Suara tak dengar Ustaz. Ustaz, maaf Ustaz. Suara Ustaz tak ada suara. Tak ada. Suara sekejap ya. Maaf Ustaz, tak dengar lagi suara tu. Mungkin Ustaz boleh cuba guna mikrofon handphone sahaja. Okey, baik. Dah dengar ke? Sekejap, belum lagi. Cuba Ustaz test. Tak ada lagi. Ke mungkin Ustaz
says, cuba Ustaz tekan butang mikrofon sebab saya tak dengar suara Ustaz. Beritahu kepada kita tentang kelebihan bersedekah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab suburnya harta kita dan bertambahnya keberkatan pada harta kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, "Ma naqasat sadaqatun min mali." Tidak berkurang sedekah harta kita. Apabila kita bersedekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tidak berkurang sedekah. Ya. Macam mana tidak berkurang? Sedangkan apabila kita bagi kepada orang lain, harta kita ni berkurang. Kerana apabila kita bersedekah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan balik dengan harta yang lain. Tapi harta itu kita sendiri tidak tahu dan tidak sedar. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala gantikan balik harta kita. Ya. Boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala gantikan harta kita
dengan cara kurang perbelanjaan kita. Kalau kita tidak bersedekah, banyak perbelanjaan yang kita kena keluarkan. Tapi dengan sebab sedekah itu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sedikit. Banyak perbelanjaan tadi boleh jadi kereta kita rosak, kena bayaran situ, kena bayaran sini. Itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berkurang harta dengan sebab bersedekah. Bahkan harta tadi akan bertambah. Ini kita boleh tengok sendiri kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Yang mana mereka ni sangat suka bersedekah. Kita tengok macam mana cerita Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf. Mereka bersedekah. Harta mereka bukan sedikit. 100 ekor unta. Sekali dengan barang-barang yang ada di atas unta, dia bersedekah. Sebagaimana kita baca tentang Uthman radhiyallahu anhu, di Madinah ni ada satu telaga yang mana telaga tu dimiliki oleh seorang Yahudi, yang mana air dianya sedap. Jadi orang Yahudi dia menego air tadi. Siapa dia yang nak minum air daripada telaga tadi, dia kena beli. Jadi orang kaya boleh minum air, orang miskin tidak boleh minum air. Oleh kerana itu, Sayyidina Uthman sebagai seorang yang kaya dalam Islam telah beli separuh daripada telaga tadi. Separuh telaga. Maknanya hari tertentu Uthman boleh ambil air, hari tertentu dia ambil air. Jadi apabila Uthman beli telaga tadi separuh, bahagian Uthman telah berikan kepada orang miskin. Orang miskin mari minum. Dia wakaf telaga tadi. Jadi hari bahagian Uthman, giliran Uthman itu orang miskin mari minum. Hari giliran orang Yahudi tak ada orang nak mari beli pun. Akhir sekali Yahudi telah menjual semua sekali telaga tadi yang disebut sebagai Bi'run Rumah yang telah dibeli oleh Sayyidina Uthman. Walaupun Sayyidina Uthman telah membeli telaga yang begitu mahal, tapi hartanya begitu bertambah. Sentiasa bertambah. Perniagaannya sentiasa mendapat keuntungan yang besar. Hasil daripada bersedekah. Oleh kerana itu kita kena yakin bersedekah ini akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harta kita akan bertambah. Sekiranya kita yakin begitu harta kita tu akan bertambah, maka kita tidak teragak-agak untuk bersedekah harta kita sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kita boleh baca tentang para sahabat Nabi, bagaimanakah mereka ni sangat suka bersedekah. Sangat suka bersedekah. Para sahabat Nabi ya pada mulanya kebanyakannya miskin. Khususnya orang-orang muhajirin yang datang ke Mekah, yang berada di Mekah datang ke Madinah, mereka ni miskin. Tapi hasil daripada mereka bekerja dan mereka banyak bersedekah, lalu mereka menjadi kaya raya. Dan sedekah kalau kita tengok di dalam sejarah kehidupan para sahabat ni, mereka bukan sedikit sedekah, begitu banyak sedekah. Sebagaimana kita baca tentang para sahabat ketika Nabi SAW nak pergi perang Tabuk. Nabi SAW nak pergi perang Tabuk. Nabi minta supaya para sahabat semua sekali bersedekah. Abu Bakar bawa semua harta dia, Sayyidina Umar bawa separuh harta dia. Begitulah juga Sayyidina Uthman bawa mari sebahagian banyak harta dia.
Semuanya harta tadi itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kena yakin. Apabila kita bersedekah, kita berzakat, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan harta yang lain. Yang keduanya disebut juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu boleh mengangkat bala, boleh mengangkat musibah yang menimpa kita. Semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh kerana disebut bahawasanya ada kelebihan apabila kita bersedekah, maka bala akan diangkat daripada kita. Ya. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sana'iul ma'ruf taqiya masari'as su' wal afat wal halak. Kita buat kebaikan-kebaikan ni sebenarnya kita telah menjaga diri kita daripada bahaya-bahaya yang menimpa. Wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang yang melakukan ma'ruf di dunia, mereka juga orang yang mendapat balasan ma'ruf di akhirat. Itu maknanya di antara kelebihan yang disebut oleh para ulama, apabila kita bersedekah, sedekah tadi dapat mengangkat bala daripada menimpa kita. Kita sangat pusing apabila kita menega, kita takut rugi. Orang menega yang dia paling takut sekali bankrupt. Menega bankrupt. Sebagaimana kita tengok ramai mana dengan sebab datangnya COVID-19 ni, perniagaan yang besar lingkup, gulung tikar. Ya, itu merupakan satu bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi untuk menenangkan jiwa kita, untuk menyelamatkan daripada kerugian besar, bankrupt, apa sahaja jenis bala yang menimpa dalam kerja buat perniagaan kita, di antara caranya ialah kita memperbanyakkan sedekah. Apabila kita ada harta, semasa kita dalam keadaan senang-lenang, dalam keadaan sihat, maka bersedekahlah. Kerana sedekah itu dapat mengangkat bala yang menimpa kita. Boleh jadi bala itu datang dalam bentuk penyakit. Penyakit yang mana apabila kena, kita tidak boleh nak buat kerja dia. Allah Subhanahu wa taala akan memelihara semua sekali bala-bala. Dan yang ketiganya disebut dalam hadis Nabi juga, sedekah merupakan sebab mendapat doa para malaikat. Apabila kita bersedekah, malaikat akan berdoa kepada kita. Ini sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa malaikat ni doa yang mustajab, kerana malaikat ni makhluk yang paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila malaikat berdoa, maka doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut ma min yaumin yusbihul ibadu fi. Nabi kata tidak ada satu hari yang mana seorang itu bangun pada waktu paginya, illa malakani yanzilan, kecuali ada dua orang malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, lalu salah seorang pun sebut Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Dia doa salah seorang malaikat itu, dia doa, ya Allah, berilah kepada orang yang banyak menderma itu ganti balik, ganti semula harta yang dia derma, dan ganti balik kepada orang yang menderma ni, Allah Subhanahu wa taala akan ganti lebih banyak daripada apa yang dia derma, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti lebih baik daripada apa yang dia derma. Ini doa para malaikat. Bagi kita orang yang ada duit, orang yang berduit, orang yang ada perniagaan besar, ada harta yang banyak,
maka kita sangat perlu kepada doa para malaikat. Doa. Kerana dengan doa ini Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan lagi keberkatan, akan menambahkan lagi harta kita dengan doa. Selain daripada kita sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu juga kepada doa para malaikat. Dan satu orang lagi malaikat, dia berdoa juga, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang kedeku, kepada orang yang kedeku, kepada orang yang tidak mahu membelanjakan harta, tidak mahu bersedekah ni, talafa, kemusnahan harta. Ini doa yang sangat bahaya, yang sangat menakutkan. Apabila kita ni ada banyak harta, kita tidak bersedekah, kita tidak derma harta kita pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga mendapat doa para malaikat, doa kemusnahan harta. Malaikat mendoakan supaya harta yang kita miliki ni dimusnahkan. Dan doa itu setiap hari. Setiap hari doa tu. Malaikat berdoa. Setiap pagi malaikat berdoa. Jadi kalau kita nak doa supaya malaikat doa supaya harta kita ditambah, maka kita kena derma, kita kena bersedekah, kita kena berzakat, harta kita. Yakinlah harta kita akan bertambah. Dan kalau sekiranya kita ni tidak suka untuk bersedekah dan benci kepada sedekah, setengah orang itu memang bukan saja dia tidak suka, dia benci kepada bersedekah. Dan kalau dia tengok orang bersedekah pun, dia marah. Kenapa susah-susah kita cari hak duit banyak, kemudian kita nak bagi kepada orang mudah-mudah begitu je. Lebih baik kita buat beli kereta, kita buat rumah, kita beli tanah, kita kumpul harta kita, ini merupakan aset kita. Kenapa kita nak susah-susah, kita nak menderma, kita nak bersedekah? Ada juga orang yang macam ni, maka dia kena ingat, orang yang macam ni dia akan mendapat doa para malaikat yang mana akan menimpa bahaya besar pada harta mereka. Walaupun tidak kena doa tu hari ini, esok pun tak kena, tapi kena ingat satu hari Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa para malaikat tadi, harta kita akan hancur, akan musnah. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyebut, innamad dunya li arba'ati nafari. Nabi kata dunia ni untuk 4 orang. Dunia ini untuk 4 orang sahaja. Yang pertama, abdin razaqahu Allahu malan wa ilman fahuwa yattaqi rabbahu fi. Dunia ini untuk seorang hamba yang Allah bagi rezeki kepadanya harta dan ilmu, dan dia guna harta dan dia guna ilmu tadi untuk memelihara diri dia, memelihara tu akan Tuhannya padanya. Maknanya dia memelihara diri dia, bertakwa kepada Allah. Dia gunakan harta dia untuk bertakwa kepada Allah, dan dia guna ilmu dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dunia untuk orang ni yang pertama sekali. Yang keduanya, dunia ni juga untuk orang yang wayasilu fihi rahimah. Orang yang berusaha untuk menghubungkan silaturrahim. Maka dunia juga memberi kebaikan kepada dia. Dia dapat keuntungan besar daripada dunia. Dan yang ketiganya, wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dan dia tahu hak pada diri dia, pada harta dia, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia melaksanakan hak Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi Nabi SAW sebut dunia ni untuk pak ni sahaja. Untuk orang yang diberi ilmu, orang yang diberi harta, orang yang menghubungkan silaturahim, dan orang yang melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut juga oleh para ulama tentang kelebihan bersedekah sebab kepada lembutnya hati. Sebab kepada lembutnya hati, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In aradta an yalina qalbuka fa'at'imil miskina wamsah ra'sal yatim." Sekiranya kamu mahu hati kamu lembut, maka bagilah makan kepada orang miskin dan sapulah kepala anak yatim. Dengan sebab kita ni bagi makan kepada orang miskin, termasuklah kita bagi makan kepada pelajar-pelajar, pelajar yang miskin ada, pelajar yang anak yatim ada, orang-orang yang menuntut ilmu, kita bagi makan kepada mereka. Maka itu adalah satu kelebihan dengan sebab kita bersedekah kepada orang-orang yang sangat memerlukan. Kita bagi makan kepada mereka. Semua tu hadis-hadis kita sebut tadi tu kelebihan sedekah ketika atas dunia. Selain daripada keberkatan yang besar kita sebut tadi, Allah Subhanahu wa taala berkat harta kita dengan menambah harta kita, dengan menambah pahala kepada harta kita. Bukan sahaja kita akan jadi kaya atas dunia, malah kita juga kaya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga akan menambahkan lagi pahala kepada orang yang bersedekah ni lebih daripada pahala amalan-amalan yang lain. Disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, "Man tasaddaqa bi'adli tamrah min kasbi tibih." Siapa-siapa yang bersedekah sebiji buah tamar sahaja hasil daripada usaha yang halal, wala yas'adu ila Allah illa tayyib. Kerana tidak akan diterima oleh Allah, tidak naik amalan tadi kepada Allah kecuali yang halal saja, yang baik. Fa innallaha yaqbaluha biyamin. Allah Subhanahu wa taala akan terima sendiri. Thumma yurabbiha li sahibiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan jaga, akan pelihara pahala amalan tadi, kama yurabbi ahadukum faluwahu. Sebagaimana salah seorang kamu yang menjaga anak buah, anak kudanya. Daripada kecil dia jaga sehingga besar, hatta takuna mislal jabal, sehingga jadi harta, pahala harta sedekah kita tadi seperti gunung besarnya. Walaupun pahala tu asalnya kecil, Allah Subhanahu wa taala jaga pahala tadi sehingga membesar banyak. Sebagaimana disebut oleh para ulama, disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita sampai sahaja di akhirat kelak, kita tengok amalan baik pun kita tengok, amalan buruk pun kita tengok, semua sekali kita lihat. Dan ada di antara amalan yang kita lihat, amalan yang kita tak ingat masa kita lakukan masa atas dunia dulu. Kita tidak ingat. Kenapa? Sikit sangat. Sikit sangat. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun sebut, inilah amalan yang kamu buat begian-begian dan aku telah perak pahala dianya sehingga jadi sebesar gunung. Besarnya pahala. Termasuklah pahala orang yang bersedekah. Pahala yang bersedekah. Walaupun dia bersedekah dengan sebiji tamar, walaupun dia bersedekah dengan RM1 sahaja, dia bersedekah. Tapi pahala bersedekah dengan sebab dia bersedekah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu sedekah dia telah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga jadi besar. Seperti gunung.
Dan juga disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kelebihan-kelebihan bersedekah di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Sebenarnya kelebihan di akhirat lebih besar. Kita sendirinya apabila kita melakukan apa sahaja amalan, kita nak kelebihan di akhirat. Jangan kita hanyalah mencari kelebihan dunia sahaja. Kerana tempat sudah kita di akhirat. Kita nak kelebihan di akhirat. Dan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kelebihan di akhirat kelak. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Nabi sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, cerita seorang wanita miskin. Dia ada dua orang anak perempuan. Ya. Dua orang anak perempuan mari minta sedekah. Lalu diberi kepadanya sebiji tamar, lalu dia belah dua dan dia beri makan kepada kedua anak perempuannya. Dia tidak makan. Dia tidak makan. Maka Nabi SAW sebut, Inna Allah qad awjaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepadanya dengan sebab buah tamar tadi syurga, ataupun Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan dia daripada neraka. Maknanya ibu yang bagi makan kepada anak dia, itu pun juga sedekah. Dia rela dia tidak makan kerana bagi kepada anak dia. Inilah kalau kita nak sebut banyak sangat kelebihan-kelebihan bersedekah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita boleh tengok sendiri banyak sangat di dalam kehidupan para sahabat Nabi yang mana sedekah secara realiti kita boleh tengok keberkatan pada harta yang berlaku kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi inilah sedikit tazkirah ringkas kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat sedikit manfaat, dan juga mudah-mudahan ilmu yang kita dengar, yang kita dapat ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Setakat ini sahaja. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Berakhir sudah sedikit sebanyak perkongsian yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Hakimi pada hari ini. Diharapkan melalui perkongsian ini kita sama-sama dapat mengambil intipati yang disampaikan supaya dapat diamalkan oleh kita semua dalam kehidupan seharian. Setakat ini saja program kita pada hari ini. Saya memohon maaf bagi pihak pengurusan atas sedikit masalah teknikal yang berlaku sebentar tadi. Marilah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Aus. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.